Perdana Menteri sedia memberi kerjasama termasuk disiasat mana-mana pihak berkuasa sekiranya beliau didapati terlibat dalam kes rasuah. Datuk Seri Anwar menyatakan selama 7 bulan diberi amanah untuk mentadbir negara, tiada satu kepentingan pun diberikan kepada keluarganya. Pada masa yang sama, Perdana Menteri juga mengulangi kenyataan bahawa beliau tidak pernah berdendam dengan sesiapa serta mengarahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk menyiasat mana-mana individu yang terpalit dengan kes rasuah ketika ini. Ya, siapa yang disiasat oleh SPRM itu kerja SPRM dan dia jawab. SPRM harus jelaskan. Saya tidak arahkan. Kerana saya tidak mahu fitnah. Saya lalui liku-liku hidup yang susah. Orang Matan Pauh lagi faham. Orang Gua Pauh ni tahu sangat. Dari zaman Datuk Haji Nok, Allah yarham lagi. Yang kawan-kawan saya ramai sini. Takkan pula bila kita ada kuasa, kita nak buat kerja tu baru serupa aja. Nilai kita ni jadi serupa, rosak. Perdana Menteri turut menegaskan tidak akan berterul ansur dengan mana-mana menteri serta timbalan menteri dalam kerajaan perpaduan mahupun bekas menteri sekiranya terlibat dalam kes rasuah. Tegas Perdana Menteri, komitmennya untuk membanteras amalan rasuah diterima baik dan tidak pernah dibantah oleh setiap parti dalam kerajaan perpaduan. Ini termasuk segala perancangan untuk setiap pembangunan di negara ini. Perdana Menteri menyertai kira-kira 700 jemaah di Masjid Jami' An-Nur Guar Perahu, Kubang, Sebang dekat seberang perai bagi menunaikan solat Jumaat. Selepas solat Jumaat, Perdana Menteri meluangkan masa beramah mesra dengan jemaah sebelum ke program seterusnya di Permatang Pauh. Saya gembira balik ke Permatang Pauh ni dan kerana ramai yang kita anggap seperti keluarga, kenal semua. Kemesraan tu agak lain, luar biasa. Macam suasana kekeluargaan, saya tahu, saya kenal ramai dan oleh itu saya sebenarnya bagi masa yang singkat kerana kebetulan hari ini, tengah hari ini free sikit ada waktu. Jadi saya elok saya balik ucap terima kasih dan bermesra dengan mereka secara yang agak santai. Dan ini reaksi penduduk setempat. Banggalah dengan kehadiran Perdana Menteri kita ni, walaupun inilah pertama kali selepas dia diangkat sebagai Perdana Menteri. Jadi penduduk sini banyak teruja lah dengan kedatangannya. Dan teruja, ini pertama kali selepas beliau dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia. Kami merasa bangga kerana anak jantik di sini, anak kawasan Tok Kun balik sirih, ibarat sirih pulang ke gagang. Gembira dan terujalah dengan kehadiran yang amat berhormat Perdana Menteri kita pada tengah hari ini. Kita mengucapkan ribuan terima kasihlah kerana sudi datang ke sini menunaikan solat Jumaat bersama-sama dengan rakyat di sini. Seorang remaja dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Ipoh atas tuduhan membunuh teman wanitanya Sabtu lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada Saini Irwandi Sufian Sani, 23 tahun. Tertuduh juga hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Jessica Daimis. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya NM Morganarash Mitra manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Mahkamah menetapkan sebutan semula kes pada 30 Ogos depan untuk mendapatkan laporan forensik dan kimia. Seorang individu berusia lingkungan 40-an dikoteri lemas di kawasan Lombong dekat Jalan Pintasan Teluk Intan, Perak. Operasi mengesan dan mencari mangsa giat dijalankan. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Perak, Sabarudzi Nur Ahmad berkata, pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian pada pukul 1.33 petang. Sejurus selepas itu, anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP bidur ke lokasi insiden. Menurut saksi, kejadian mangsa ketika itu sedang menjala ikan sebelum turun ke dalam lombong berkenaan dan dipercayai lemas.
Walaupun sentiasa sibuk dengan tugas hakiki, pegawai dan anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Perak sempat melaksanakan ibadah kurban. Program dilaksanakan dengan kerjasama beberapa badan bukan kerajaan NGO. Pengarah JBPM Perak, Sayani Saidon memaklumkan program Imarah Aidiladha 2023 yang bermula seawal jam 8 pagi secara bergotong royong itu menumbangkan 7 ekor lembu dan bermula daripada proses menyembelih, melapah dan memasak pelbagai hidangan. Untuk Majlis Imarah Aidiladha pada tahun ini adalah program kali pertama kolaborasi antara Bomba dan juga Sekretariat Wanita. Untuk hari ini kita libatkan urusnya kita letakkan di Balai Bomba Meru ni, tetapi dengan kerjasama daripada balai-balai lain. Jadi kerana bilangan korban yang kita bawa tu 7 ekor, jadi untuk mempercepatkan pelaksanaan program ni saya libatkan juga daripada 6 balai yang daripada kawasan Ipoh lah, ada yang sejauh sampai di Bido pun kita panggil. Bagi balai-balai yang tak melaksanakan korban pada tahun ini, jadi saya tarik dan mereka bersama-sama untuk membantu menjayakan program korban pada pagi inilah. Kesemua hasil korban diagihkan kepada masyarakat setempat sekitar Meru Raya, peserta korban dan golongan asnaf melalui NGO Wanita Perak. Program korban terus memeriahkan sambutan Aidiladha. Seekor unta seberat 600 kg serta 17 ekor lembu serta 5 ekor kambing menjadi pilihan korban Karya Kampung Melayu Air Hitam Pulau Pinang. Pada tahun ini saya buat lembu 17 ekor. Kata unta mula hampir 3-4 ekor lah, tapi ada saya bagi dekat orang. Sama di Kampung Melayu ni saya bagi satu saja. So ada kambing sama. So alhamdulillah itu. Dan saya jemput seluruh polis, Jabatan Polis, FRU dan juga Bomba pihak kaitan kerajaan bersama dengan saya. Alhamdulillah, syukur. Turut serta dalam program ini, anggota polis menerusi program kepolisan komuniti diketuai Ketua Polis Daerah Timur Laut, Assistant Commissioner Polis Sofian Santong yang menyantuni masyarakat setempat. Dan kita hari ini bersama-sama dengan penduduk di sini sempena Hari Raya Korban untuk sama-sama melakukan ibadah korban di sini sebagai mengambil semangat polis dan masyarakat berpisah tiada. Ini salah satu program community policing. Anggota polis turut menerima bantuan baku rahmah sempena Aidiladha sebagai penghargaan atas sumbangan kepada masyarakat. Sedikit perkembangan sukan, penyerang baharu Kedah Darul Aman FC KDA FC Ifadai oleh Segan menyifatkan skuad Sang Kenari sebagai pasukan terbaik bagi meneruskan perjuangan dalam kancah Liga Malaysia. Beliau yang tiba semalam dari Nigeria berkata reputasi dimiliki skuad kendalian Nafuzi Zain menjadi faktor dia memilih untuk kembali ke negara ini. Menurut pemain berusia 32 tahun itu, selain Kedah, dia turut menerima beberapa tawaran kelab lain di Malaysia. Bekas penyerang Selangor itu tekad memberi aksi terbaik bagi memastikan Kedah terus tampil sebagai pencabar terkuat. Ifadayung juga penjaring terbanyak Liga Super untuk musim 2020 dan 2021 juga bersedia memikul tanggungjawab sebagai pengempur utama pasukan. Dia juga mahu menjulang piala bersama Kedah kerana belum pernah merasainya bersama mana-mana pasukan di Liga Malaysia sebelum ini. Penerjun kelahiran Perak, Muhammad Syafiq Putih optimis mampu menjadi pencabar pingat emas dalam Tamasya Sukan Asia Hangzhou September depan. Beliau yang digandingkan bersama seorang lagi penerjun berpengalaman, Oi Ziliang akan bersaing dalam acara 3 meter papan anjal. Jelas Syafiq, kejohanan dunia di Jepun pada 14 hingga 30 Julai akan digunakan sepenuhnya bagi membentuk keserasian dengan teknik terjunan baharu bersama Ziliang. Gandingan Syafiq dan Gabriel Gilbert Daim dalam acara 3 meter papan anjal Sirama semasa Sukan Commonwealth Birmingham tahun lalu berjaya menghadiahkan pingat perak buat negara. Kem terjun negara ketika ini berada di Qinghuandao, China sebagai persiapan menghadapi kejohanan dunia yang menawarkan tiket kelayakan ke Sukan Olimpik Paris 2024. Syafiq juga tekad membuat kejutan dalam kejohanan dunia berkenaan.